Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan Stadium RTM dengan perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara. Beberapa aksi tumpuan berlangsung awal pagi tadi. Menyaksikan Atletico Madrid, Bayern Munich dan Inter Milan cemerlang melakar kemenangan. Di Perancis, Atletico meraih 3 mata berharga apabila menumpaskan PSG 2-1 di tempat lawan. Renzo Emery terlebih dahulu meletakkan skuad tuan rumah di depan pada minit ke-14 sebelum Nahuel Molina menyamakan kedudukan buat Atletico 4 minit kemudian. Kedua-dua pasukan kemudian saling berbalas serangan terutama pada babak kedua. Namun tuah lebih memihak kepada skuad kendalian Diego Simeone pada yang meledak gol kemenangan pada minit-minit akhir masa kecederaan. Pertembungan di Stadium San Siro, jaringan tunggal Hakan Calhanoglu sudah cukup untuk menghadiahkan 3 mata buat Inter menumpaskan Arsenal. Jaringan skuad tuan rumah diperoleh menerusi tendangan penalti selepas bola percubaan Mehdi Taremi terkena tangan tahanan Arsenal Mikel Merino. Kemenangan membolehkan Inter mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Dalam satu lagi aksi, Bayern Munich yang melayan keunjungan Benfica turut melakar kemenangan tipis 1-0. Skuad tuan rumah buntu merobek gawang lawan pada babak pertama meskipun berjaya mencipta beberapa gerakan berbahaya. Gol yang dicari akhirnya tiba pada minit ke-67 menerusi penyudah pemain tengah Jamal Musiala. Kementerian Belia dan Sukan KBS meneliti 3 permohonan Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM untuk pembangunan sukan tersebut. Antara permintaan badan induk tersebut ialah naik taraf velodrom rakyat di Perak, menyediakan peruntukan khas untuk skuad lebuh raya negara dan peruntukan untuk persatuan menganjurkan kejohanan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, jika terdapat keperluan, KBS sedia mempertimbangkan kelulusan dana bagi ketiga-tiga permintaan tersebut. Semua 3 ini adalah permintaan mereka dan kita akan bagi keputusan. Selalunya bila ada permintaan, kita akan lihat dan kita akan beritahu sama ada boleh atau tidak. Kekangan yang kita ada adalah satu, dana yang tidak mencukupi untuk bina untuk memenuhi semua permintaan orang, dan yang keduanya selalunya selepas bina isu adalah maintenance, penyelenggaraan, siapa yang nak maintain. Okay, itu adalah isu besar yang kita hadapi. Oleh sebab itu sekarang bila kita tak cukup dana, kita kena fokus prioritize sukan-sukan yang menjadi prioriti di peringkat KBS dan MSN. Sementara itu, Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh berkata, kesemua permintaan tersebut berupaya membantu pembangunan sukan berbasikan negara. Hasrat PKBM untuk menganjurkan 2026 Track World Cup di Malaysia dan juga 2028 Track World Championship, Track World Cycling Championship. So ini hasrat yang telah disampaikan. Saya telah mengatakan bahawa adalah penting untuk acara-acara ini diadakan di Malaysia untuk memberi peluang kepada atlet-atlet kita, lebih atlet-atlet kita untuk mengambil bahagian in the home ground. Pemain wanita negara Rachel Arnold berjaya memperbaiki kedudukannya dalam ranking Persatuan Squash Profesional PSA. Beliau kini berada di kedudukan ke-19 dunia. Kecemerlangan itu hadir selepas Rachel menjuarai kejohanan terbuka China pada Ahad lalu. Kemenangan terbesar dalam kerjaya profesional pemain itu dianggap sebagai satu pencapaian positif untuk Rachel. Pada aksi final Ahad lepas, Rachel menang straight set menewaskan pilihan ketiga dari Mesir, Farida Muhammad dengan keputusan 11-5, 11-8, 11-8. Menjelang Sukan SEA 2025 di Thailand, buat pertama kalinya dalam sejarah, 3 acara wushu bagi rutin talu akan digabungkan untuk perebutan satu pingat pada Tamasya Dwi tahunan itu. Presiden Persekutuan Wushu Malaysia, PWM, Dato' Chong King Fat berkata, keputusan negara penganjur itu perlu dipertimbangkan semula kerana tidak pernah dilakukan pada mana-mana edisi Sukan SEA sebelum ini.
Menurut beliau, perkembangan terbaru itu dimaklumkan wakil tuan rumah sekaligus mengejutkan rata-rata persatuan wushu dari negara terlibat. Jelas Datuk Kim Fad, perubahan ini bakal memberikan kesan kepada atlet yang bertanding. Justru, PWM akan cuba berbincang dengan pihak penganjur mengenai perubahan itu. Sekiranya keputusan tidak berubah, beliau berharap supaya tempoh sukan wushu berlangsung dilanjutkan lebih daripada 3 hari. Ini bagi memberi ruang untuk setiap saingan rutin dahulu diadakan pada hari lain. Kejohanan Perahu Naga Dunia 2024, Persatuan Kanu Malaysia menyifatkan kejayaan pasukan Perahu Naga Kebangsaan merangkul 1 perak dan 1 gangsa di kejohanan berkenaan merupakan persiapan awal bagi Sukan SEA Thailand 2025. Presidennya, Raja Shahrul Azrimil Raja Sahar menyatakan dengan kejayaan itu, beliau yakin pasukan negara akan memberikan saingan hebat pada tamasya itu nanti. Sebab saingan tu lebih kurang sama. Sebab champion yang di World Champion adalah Thailand, Indonesia, mana rata-rata itu adalah saingan kita di Sukan SEA nanti. Tapi insyaAllah dengan mendapat persembahan baik daripada pasukan negara kali ini, kita yakin kita dapat memberi saingan yang baik dan hebat pada Sukan SEA yang akan datang nanti. Pasukan negara menampilkan prestasi cemerlang apabila meraih pingat perak bagi kategori 200 meter. Manakala pingat gangsa dirangkul dalam kategori 2000 meter. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pasukan negara dijangka akan menjalani persiapan akhir di Hungary pada pertengahan tahun hadapan. Ia sebagai persiapan menghadapi tamasya Sukan SEA Thailand. Latihan yang kita akan jalankan sebenarnya pada pertengahan tahun ini kita beberapa orang atlet telah berlatih di Hungary. So planning kita pun memang kita akan berlatih di sana lah. Kalau kita lihat Dragon Boat memang di peringkat Asia yang bagus, tapi daripada segi program latihan memang saya ingat antara Hungary penyumbang pingat emas Olimpik lah yang terbesar. Tambah beliau lagi, pada tamasya itu, pasukannya akan menyasarkan pingat emas bagi kategori lelaki 1000 meter atau 500 meter. Ya, saudara, ini pula saingan Formula One buat pertama kali sejak 2017. Saingan dunia itu bakal memiliki pelumba sepenuh masa dari Brazil. Ini selepas pasukan Sauber mengumumkan Gabriel Bortoleto untuk melengkapkan barisan pelumba menghadapi saingan musim 2025 dan 2026. Pelumba muda itu bakal bergandingan bersama Nico Hülkenberg dari Jerman. Sauber yang berpangkalan di Switzerland sebelum ini mengumumkan pemergian Valtteri Bottas dari Finland dan pelumba China, Zhou Guanyu. Bortoleto yang mengungguli saingan Formula 3 tahun lepas tampil konsisten menguasai kejuaraan Formula 2 musim ini. Pelumba berusia 20 tahun itu merupakan sebahagian daripada program pembangunan pemandu McLaren serta syarikat pengurusan pemandu A14 yang dikendalikan juara 2 kali, Fernando Alonso. McLaren sebelum ini mengumumkan keputusan melepaskan pelumba muda berpotensi itu hujung tahun ini. Tenis akhir WTA Zheng Kun mara ke separuh akhir selepas mengejutkan pilihan keempat dari Itali, Jasmine Paolini 6-1, 6-1. Kejayaan membolehkan wakil China berusia 22 tahun itu bergelar pemain termuda mara ke separuh akhir sejak Petra Kvitova melakukannya pada 2011. Shin Wei yang membuat penampilan sulung pada saingan di Riyadh tampil cemerlang, belakar 12 pukulan ace. Beliau turut memenangi 77% mata pada servis pertama. Juara Olimpik Paris itu mengakhiri saingan kumpulan round robin ungu di tempat kedua di belakang pilihan utama Aryna Sabalenka. Pemain Belarus itu terlebih dahulu mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas mengatasi Paolini pada Isnin lepas. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.